Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang tambahan. Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri juga. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya nak tanya, adakah Yang Berhormat setuju sekiranya rakyat di luar sana mengatakan bahawa dalam melaksanakan peraturan berkaitan dengan 3R ini, kelihatan seolah-olah ada berat sebelah di pihak kerajaan. Contohnya kalau kita bercakap mengenai hak untuk membantu kaum India, itu perkara yang bagus. Hak membantu kaum Cina di kampung-kampung baru contohnya, itu perkara yang bagus. Tapi apabila bercakap mengenai hak orang Melayu, maka tiba-tiba ia menjadi 3R. Itu menimbulkan salah faham di luar sana mengenai kesungguhan pihak kerajaan menjalankan takbir urus dengan cara yang adil dan saksama. Di waktu yang sama ada juga menteri-menteri contohnya, yang apabila kita bercakap mengenai kesalah laku tata etika, minum alkohol di depan khalayak ramai, kita bercakap mengenai etika sebagai menteri. Dia sendiri yang incite racial and religious divide. So, jadi ini menyebabkan di pihak kerajaan dilihat tidak adil. Malahan apabila bercakap mengenai berita palsu tadi, saya buat aduan sejak 12 Julai tahun 2023. Sehingga hari ini tidak ada tindakan daripada MCMC. Sedangkan kalau sekiranya yang tidak berkait dengan atau yang mendera atau memfitnah Perikatan Nasional, hari ini timbul, malam ni juga dia akan turunkan ataupun ambil tindakan. Ini menyebabkan ada rasa tidak adil. Dan saya harap Yang Berhormat Menteri boleh bagi komen, adakah Yang Berhormat Menteri setuju bahawa ada ketidakadilan dalam pelaksanaan tersebut. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya kurang setuju dan tidak dapat setuju denganlah kenyataan Yang Berhormat, kerana saya percaya bahawa apabila kita turunkan kandungan yang posting di social media itu, kebanyakan kes tersebut, kalau saya kongsi dengan Yang Berhormat, saya percaya bahawa ahli-ahli Yang Berhormat yang duduk di sebelah sana juga akan setuju denganlah tindakan yang telah diambil olehlah PDRM ataupun MCMC. Kalau Yang Berhormat menyatakan bahawa kalau kritikan ataupun tuduhan palsu terhadap yang sebelah sini akanlah diturunkan serta-merta, saya nak tanya, ucapan daripada ahli parlimen kepala batas itu sampai hari ini masih di YouTube, masih lagi di social media. Kita tak padankan. Tetapi sampai hari ini beliau masih tidak dapat untuklah Yang Berhormat di quorum. Yang Berhormat Arau duduk. Yang Berhormat Menteri pendekkan jawapan. Jadi saya rasa tuduhan yang dibuat olehlah Yang Berhormat tadi, saya rasa kurang adil kerana tak ada bukti yang menyatakan bahawa sekarang dalam media sosial tak bolehlah kita nampak sebarang kritikan terhadap kerajaan perpaduan. Kalau Yang Berhormat rasa bahawa sebagai seorang non-Muslim, bukan Muslim, minum arak telahlah melanggar tata etika, saya rasa KSN kita akanlah bagilah nasihat kepada menteri yang berkaitan. Tetapi sekiranya tak ada, mungkinlah Yang Berhormat boleh bantulah saya. Mana bahagian dalam tata etika yang menyatakan bahawa sebagai seorang menteri ataupun timbalan menteri, walaupun kami bukan beragama Islam, kami langsung tidak boleh meminum arak. Sekian sahaja jawapan saya. Soalan tambahan. Yang Berhormat Keluang. Terima kasih Timbalan Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri, apa langkah kementerian boleh lakukan lagi memandangkan isu 3R dan berita palsu, khasnya berita palsu yang berkaitan dengan isu 3R, kadang-kala dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat sendiri, oleh pemimpin masyarakat sendiri. Jadi misalnya tadi Yang Berhormat pun bangkitkan isu Yang Berhormat Kepala Batas yang sebar berita palsu terus terang di luar sana untuk seolah-olah berita palsu itu adalah benar sehingga dia sendiri percaya itu yang benar. Sehingga tahap ni, jadi saya minta pandangan Timbalan Menteri bagaimana boleh kita meningkatkan kesedaran ataupun celik media, celik digital ataupun literasi media antara semua wakil rakyat supaya tiada orang lagi sebar berita palsu ataupun disinformasi untuk menipu rakyat Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Kerang ataslah soalan tambahan tersebut. Itu memang adalah satu cabaran yang cukup besar untuklah sesebuah kerajaan. Bukan sahaja kerajaan Malaysia tetapi saya percaya untuk kerajaan-kerajaan di negara yang lain. Kalau seseoranglah Ahli Yang Berhormat, sebab kita lah sepatutlah menjadilah teladan sebagailah seorang pemimpin. Kami pun tak pandai untuklah semak fakta.
Dan kita pun sendirilah percayalah berita palsu. Bagaimana dengan orang yang di luar sana yang kita mempunyai begitu ramai pengguna media sosial. Sebenarnya usaha untuk mendidik masyarakat memang ada. Memang ada. Sepertilah di bawah MCMC, kami ada program Klik dengan Bijak dan telah dijalan sejak tahun 2022. Mungkinlah saya perlu sesilah MCMC perlulah sedia satu sesi dan menjemputlah semua ahli-ahli parlimen termasuklah ahli parlimen kepala batas untuklah menghadiri sesi tersebut supaya kami sebagailah pemimpin di sini kita perlulah tunjuk bahawa sebelum kita menyebar apa-apa berita biarlah kita buat semakan terlebih dahulu. Ingatlah ini tagline, tidak pasti jangan kongsi. Ini adalah tanggungjawab seseorang ahli parlimen dan juga seorang rakyat ataupun netizen yang bertanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Yang Menteri. betul peraturan mesyuarat 36.6 mengenai menimbulkan sangkaan jahat. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam jawab soalan saya mengatakan bahawa imply seolah-olah saya mengatakan orang bukan Islam tak boleh minum arak. Komen saya bukan mengenai itu. Saya bercakap mengenai seorang pemimpin yang sepatutnya menunjukkan contoh yang baik dan tidak menimbulkan akhlak-akhlak yang buruk di luar sana apabila disaksikan oleh rakyat. Saya tak sebut langsung mengenai hak orang bukan Islam minum arak. Jadi komen Yang Berhormat Menteri seolah-olah mengatakan saya itulah kenyataan saya. Saya mohon Yang Berhormat Menteri tarik balik itu. Pandangan saya adalah macam ni, Yang Berhormat. Adakah anda rasa, adakah Yang Berhormat rasa bahawa seseorang ahli parlimen ataupun Yang Berhormat Menteri duduk kejap. Biar saya selesaikan ni. Baik. Yang Berhormat Tasik Gelugur, aspek yang telah dibangkitkan di bawah 36.6 tu, saya sarankan usulkan. Saya nak meneruskan atau ke majlis. Baik. Terima kasih Yang Betul. Saya nak bagi sedikit penjelasan Datuk Ketua. Saya nak tanya ahli Yang Berhormat, sama ada seorang non-Muslim minum arak adalah tindak laku yang buruk. Itu sahaja. Yang Berhormat Menteri, saya telah Peraturan mesyuarat peraturan mesyuarat 36.6. yang mana satu? Dia sangka buruk kepada ni. Jawapannya jawapan menyangka buruk. Dia seorang menteri. Yang Berhormat, dia jawab di pentas politik. Yang Berhormat, Ya. saya telah nyatakan tadi. Ya. Mana-mana Yang Berhormat tidak berpuas hati dengan apa yang telah dinyatakan oleh mana-mana wakil rakyat, saya telah putuskan masa saya putuskan tempoh hari. Usulkan. Terima kasih. Dan ini keputusan yang bagus. perkara yang paling mustahak dalam 36.6 tu, frasa yang dinyatakan itu. Usulkan ya. Jangan kita langgar-langgar lagi kerana aturan majlis mesyuarat kita pada hari ini padat. Ya. Yang Berhormat, sebelum saya meneruskan kepada usul oleh Menteri, saya mempersilakan Yang Berhormat jempol untuk mengalukan pelawatnya. Belum sampai lagi. Belum. 12 suku. Baik. 12 suku. Baik Yang Berhormat jempol. Jempol, yang ada ni pun orang negeri juga ni. Apa dia? Ada ni orang negeri juga. College Vocational Ampangan. Okey, saya meraihkan semua yang hadir. Tapi jempol sebentar lagi lah. Ditangguhkan dulu. Terima kasih. Baik. Kadang dalam tempoh tu kita nak kena ada jolokan ketawa sikit. Kalau tidak serius dalam dewan. Ya. Baik.